Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam kuliah ilmu kita, iaitu kuliah yang terakhir untuk tahun 2023. Bukan kuliah yang terakhir maksudnya nak mati. Bila orang kata kuliah terakhir ni kan ustaz nak mati ke? Tak, bukan. Kuliah yang terakhir bagi tahun 2023. Sebab lagi 2 hari kita nak masuk ke tahun yang baru kan. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi lah di tahun yang baru nanti insyaAllah. Kenapa ada orang meninggal? Oh, baru. Oh, ada orang meninggal malam, esok lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jilid yang pertama, masih lagi dalam hadis yang pertama. Dah berapa lama dah ni kan, tak habis lagi. Baik, ma'rifatullah wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Tiap-tiap seseorang manusia apabila ia lahir sahaja ke alam wujud ini, ia akan dapat menerima berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung. Jadi tak ada syak lagi, tak ada lagi kita punya, kata orang tu, nak menafikan bahawa apabila kita ni lahir sahaja ke dunia ini, maka segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini terlalu banyak. Daripada kita mula lahir, keluar daripada perut ibu kita kan, daripada rahim ibu kita tu kita keluar, maka nikmatnya adalah yang pertama kita dapat nikmat hidup, nafas kan. Itu nikmatnya. Jadi ada lagi nikmat-nikmat yang lain yang sepanjang kita hidup dekat dunia ini, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Di antaranya ialah tubuh badannya dilengkapkan dengan nikmat-nikmat yang tidak ternilai, seperti mata. Mata juga merupakan pemberian daripada Allah. Daripada mata ni apa nikmatnya? Melihat. Allah beri kita mata, dan tujuannya, nikmatnya adalah penglihatan. Kita dapat lihat muka, wajah mak kita, wajah ayah kita, wajah siapa-siapalah yang kita sayang, kawan-kawan kita, jiran kita dan sebagainya, menggunakan nikmat penglihatan mata yang Allah berikan kepada kita. Cantik tuan-tuan, Allah bagi kita mata ni sepasang, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Kedua-dua mata kita ni boleh melihat dengan baik. Cuma kalau rabun tu lain cerita lah. Kalau rabun tu dah banyak tak tahulah kan. Tapi Allah bagi kita nikmat mata, penglihatan ni untuk kita melihat. Bukan sahaja untuk kita melihat orang, manusia, tetapi untuk kita melihat dan merenungi nikmat-nikmat yang lain, iaitu sebagai contoh keindahan alam ini. Kita gunakan mata kita ini untuk melihat indahnya, cantiknya dunia yang Allah ciptakan untuk kita. Bukan kita nak tengok perempuan je, tak. Kena tengok mak janda je, tak. Kan? Mata ni macam-macam guna dia. Kemudian telinga. Allah kurniakan, berikan kepada kita telinga. Nikmat yang Allah beri melalui telinga ini adalah pendengaran. Kita dapat mendengar. Apa sahaja yang kita dapat dengar adalah melalui dengan nikmat pendengaran. Telinga yang Allah berikan kepada kita. Telinga pun cantik tuan-tuan. Sebelah kiri, sebelah kanan, sepasang. Dan telinga ni pula Allah bagi kita manusia, taklah telinganya terlalu besar dan taklah pula telinganya terlalu kecil. Sedang-sedang elok, cantik dia duduk kat tepi kan. Kalau Allah bagi kita telinga macam gajah tu macam mana? Tak cantik kita ni kan. Jadi Allah beri kita telinga ni cantik, sepasang kiri kanan terletak elok. Yang perempuan dia tambah lagi anting-anting kat sini pakai, nampak lagi cantik kan. Lelaki jangan pakai. Itu untuk perempuan lah. Dan lain-lainnya yang tidak dapat diberi oleh sesiapa pun dari kalangan manusia sendiri atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi tuan-tuan, kita renunglah. Kita renungkan kembali nikmat yang Allah berikan ni terlalu banyak. Bukan mata, bukan telinga sahaja, tetapi hidung kita, kita punya mulut kita, kemudian lidah, tangan kita, kaki kita. Belum lagi cerita yang dalam-dalam ni. Belum cerita jantung, belum cerita hatinya, belum cerita paru-parunya, belum cerita buah pinggangnya. Kan? Banyak tuan-tuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tidaklah patut bagi orang yang menerima nikmat itu kalau ia tidak mahu mengenal siapakah pemberinya. Tuan-tuan, nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, kita tak nak tahu ke siapa yang bagi, siapa yang ciptakan. Kita tahu Allah yang ciptakan, tetapi tidak mahukah kita ini bersyukur akan pemberian yang sangat-sangat berharga ini. Tuan-tuan, ada orang apabila ditanya berkenaan dengan syukur, Allah dah bagi kita nikmat, macam-macam nikmat, macam mana kau bersyukur? Aku selalu sebut Alhamdulillah. Aku selalu sebut Alhamdulillah. Apa sahaja nikmat yang Allah beri, pemberian yang Allah beri, rezeki yang Allah beri, aku ucap Alhamdulillah. Agak-agak cukup tak tuan-tuan? Tak cukup.
Tanda kita bersyukur, salah satunya adalah dengan menyebutkan Alhamdulillah, itu satu. Dan juga tanda kita bersyukur yang keduanya adalah kita patuh dan juga kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Itu tanda bersyukur yang kedua. Jadi tuan-tuan, kalau Allah beri kita nikmat kesihatan yang baik, Allah beri kita nikmat kaki yang baik, mata yang baik, telinga yang baik, supaya kita datang ke masjid, supaya kita dengar kuliah, supaya kita sembahyang berjemaah, kan? Itu tandanya kita bersyukur. Kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini dalam keadaan yang baik ini, dengan mematuhi, dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kalau orang yang bersyukur, dia cuma cakap Alhamdulillah tapi tak sembahyang, dia bersyukur tak tuan-tuan? Tak bersyukur. Bersyukur ni ucap Alhamdulillah senang sangat. Semua orang boleh ucap Alhamdulillah. Baik. Sikap yang demikian tak dapat disangkal lagi tentang tidak patutnya kalau difikirkan oleh orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan jujur. Lebih-lebih lagi tidak patut kalau orang itu menggunakan nikmat pada bukan tempatnya. Allah dah bagi kita nikmat, tetapi kita salah guna nikmat yang Allah bagi. Ini pun ramai juga tuan-tuan. Nikmat yang Allah bagi dia kesihatan yang baik, Allah bagi dia cukup sifat, tapi satu saja dia punya perangai dia ni, dia malas nak bekerja. Bila Allah bagi dia nikmat kesihatan yang baik, dia tak nak kerja, maka dia salah gunakan nikmat dia itu. Dia pergi beli pula nombor ekor. Contoh, gunakan nikmat ni pada bukan tempat dia, kan? Dengan kesihatan yang Allah bagi pada dia, dia start motor, dia pergi kedai nombor ekor, dia beli nombor. Bukannya dengan nikmat kesihatan yang Allah bagi pada dia tu dia bekerja. Nampak? Allah bagi dia nikmat kesihatan. Sepatutnya nikmat kesihatan yang Allah bagi pada dia itu digunakan untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Tetapi dia gunakan nikmat kesihatan yang Allah bagi pada dia, dia tak nak bekerja, tetapi dia pergi buat benda yang tak sepatutnya. Dan pula menentang serta menderhaka kepada yang melimpahkan nikmat itu kepadanya, kerana sikap yang demikian menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Tuan-tuan, baru-baru ni kecoh kita ni, kalau dekat internet kita tengok peristiwa berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Tuan-tuan pernah baca? Tuan-tuan, saya rasa 2-3 hari, 4 hari, 5 hari ni tuan-tuan pernah dengar isu berkenaan dengan Ashabul Kahfi ni. Kecoh. Ada pemimpin kita yang bercerita tentang Ashabul Kahfi dan dibidas oleh seorang ulama kita. Maka berlakulah macam-macam tuan-tuan kat situ. Kita nak uraikanlah benda tu. Buat ni rakam ni bahaya ni. Nanti kata sebar kan ustaz cakap gini, wah. Tak boleh lah. Tetapi apa yang kita perhatikan di situ, ada segelintir daripada masyarakat kita yang memaki hamun, yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik pada ulama. Orang tu tuan-tuan, ilmu ni banyak. Dia bukan sembarangan orang. Terkenal. Ilmu dia memang cukup tinggi. Diakui oleh ulama-ulama yang lain. Tetapi kita ni, netizen ni, ni bahaya ni. Kalau masuk YouTube ni, netizen tengok ni kan, hentam saya ni kan. Netizen ni mudah untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik pada ulama. Dia kata ni orang ni tak cukup ilmu lagi, pergi belajar lagi. Macam-macam lah tuan-tuan. Tak layak lah dia ni cakap macam ni. Macam-macam.
Sedangkan tuan-tuan yang dia katakan itu mungkin ketika itu pendapat dia. Kita ni tuan-tuan jangan menghukumkan orang apabila ada sesuatu benda yang kita ni pun sendiri pun tak faham dan kita sendiri pun tak tahu tentang perkara itu. Adalah lebih baik kita diam. Kita diam, kita dengarlah pencerahan-pencerahan yang diberikan. Kemudian kita tengoklah, kita nilailah sendiri siapa yang betul, siapa yang salah. Agak-agak janganlah menyalahkan orang ini, menyalahkan orang tu. Tak. Bukan kita nak menyembelih sesiapa. Nanti kalau kita kata sekian, kita kata, orang kata, oh ni ustaz ni sebelah sini ni. Nanti kita kata orang di sini salah, oh ustaz ni sokong orang sini ni. Kan bahaya. Jadi tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh rujuk pada orang-orang yang lebih mengetahui. Kemudian kita buatlah kesimpulan kita sendiri. Jangan kita mudah mengeluarkan hukuman pada orang lain. Kita mencaci ulama tu tuan-tuan, salah satu dosa kita tu, dosa. Adalah lebih baik kita diam. Kalau kita tak tahu, kita diam. Tak payahlah buat kita tahu. Ulama dan umara ni masalah ni tuan-tuan, dia melibatkan dua golongan ini, umara dan juga ulama, pemimpin dan juga ulama. Ini yang jadi kecoh. Tuan-tuan bolehlah tengok dalam YouTube dan sebagainya, ada banyak pencerahan-pencerahan yang telah diberikan oleh beberapa orang ulama yang lain. Tuan-tuan boleh rujuk dan tuan-tuan nilailah sendiri. Saya pun tak nak ulas panjang isu tu. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Sebelum ni kita pun tak tahu cerita tentang Ashabul Kahfi tu. Tak ada orang ambil tahu pun. Baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Tapi cerita tentang Ashabul Kahfi pun kita tak tahu. Tapi bila timbul isu macam ni, barulah sibuk orang tengok apa cerita Ashabul Kahfi ni. Kan ada hikmahnya juga. Allah Ta'ala Maha Pemurah, lagi amat mengasihani, yang melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada sekalian makhluk. Telah mengingatkan manusia supaya mengenalnya dengan mengakui keesaannya dengan firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang maksudnya memerintahkan manusia supaya masing-masing berusaha mencari jalan mengenalnya dengan sepenuh-penuh yakin, kerana dialah pencipta manusia dan alam seluruhnya. Allah perintahkan dalam Al-Quran tuan-tuan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Cari tuan-tuan bagaimana cara kita nak mengenal Allah. Seperti yang lepas-lepas saya cerita tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya, itu pun kita tak boleh nak mengetahui. Bagaimana kita kata kita mengenal Allah. Malam ni kuliah kurang sikit saya nampak. Ramai yang ada orang pergi jalan katnya. Hari Sabtu kan, selalu ramai ni. Jadi nak mengenal Allah ni tuan-tuan, salah satunya adalah menghadiri mana-mana majlis ilmu yang ada. Barulah kita dapat mengenal siapa itu Allah. Kan? Jadi kalau tak ada ke kuliah ilmu ni tuan-tuan, macam mana? Nak suruh kita baca buku sendiri memang tak payahlah. Kan? Nak baca buku ni baru baca satu baris, dua baris pun dah. Buku baca dia, bukan dia baca buku. Kan? Nak suruh dia baca tentang sifat-sifat Allah, cara nak mengenal Allah, nak suruh baca ni tuan-tuan, memang tak adalah. Jadi dengar, datang kuliah ilmu ni tuan-tuan duduk je, dengar je, jangan lelap pula. Ni sejuk-sejuk ni, ekor ni dia pun dengar Ustaz cakap mata dia macam faham. Tapi jadi Ustaz datang ni tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam kuliah, dalam baru-baru ni ada muzakarah
muzakarah di antara pejabat qadi dan juga pemegang-pemegang tauliah mengajar dan guru takmir daerah Batu Pahat bersama dengan qadi dan juga bersama dengan Jabatan Agama Islam Johor buat satu muzakarah. Di antaranya tuan-tuan, kenapa sesetengah masjid dan surau tak ada majlis ilmu? Ni qadi cakap ni tuan-tuan, ada di Batu Pahat ini ada masjid dan surau yang tak ada kuliah ilmu. Kenapa tak ada kuliah ilmu? Sebabnya bila ustaz datang, orang tak ada. Itu salah satu sebab. Ustaz datang, tengok orang 2-3 orang, agak-agak minggu depan dia nak datang lagi tak? Aku dah datang kok 2-3 orang, cakap pukul-pukul, cakap sampai berapi-rapi, cakap sampaikan ilmu ni 2-3 orang je. 2-3 orang tu pula yang datang, kalau yang dengar tak apa 2-3 orang tu, 3-3 dan lentuk kepala. Agak-agak minggu depan dia kata nak datang lagi tak? Dia pun telefon dengan imam ke dengan musim, tak maaf lah saya ada urusan. Padahal dia pun tak nak datang. Cukuplah sekali tu dia datang. Yang keduanya kata qadi, panggil ustaz datang. Panggil ustaz datang, lepas tu panggil, lepas tu dah. Panggil dah. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? Dia panggil dah. Habis kuliah, dah ustaz balik. Faham tak maksudnya apa? Dia tak ada keruknya. Dia tak ada keruknya. Ni qadi kata ni kebanyakan yang berlaku macam ni lah. Ustaz kata ustaz datang. Dia kata walaupun ustaz tu ada claim, ada tuntutan, tetapi dia kata kalau masjid ada sumber kewangan yang lebih, apa salahnya dihulurkan. Dia kata gitu. Sebabnya apa tuan-tuan? Sebabnya kata qadi, klaim tuntutan itu akan dapat bulan berikutnya. Bukan dia klaim bulan ni dia dapat bulan ni. Klaim bulan ni dia akan dapat bulan depan. Jadinya masa ustaz tu nak datang, dia pakai apa? Dia nak isi minyak tu pakai apa kan? Itu pun kat sini lah. Dia panggil ustaz ni jauh-jauh datang. Contohnya ustaz ni memang jauh lah datang kan. Datang jauh-jauh, kemudian dah habis kuliah tu tak faham-faham. Agak-agak tuan-tuan minggu depan, bulan depan ke ustaz nak datang lagi ke? Tak datang tuan-tuan. Itu salah satu punca. Itu kata qadi lah, mungkin itu dapatan daripada pejabat agama. Kenapa setengah-setengah masjid dan surau kadang-kadang tak ada kuliah? Sedangkan tuan-tuan, kalau kita fikir balik semula kan, kita ni tinggal datang saja. Yang untuk dengar, untuk belajar, itu pun kadang tak nak datang. Itu masalah kita. Baik. Kemudian tuan-tuan, dengan ini jelaslah bahawa ma'rifatullah, mengenal Allah itu hukumnya wajib. Maka mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat mustahil bagi Allah, mengenal asma' wa sifat, mengenal nama-nama Allah, berkenaan dengan Allah, itu semua hukumnya wajib. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Itu semua sifat wajib bagi Allah. Tuan-tuan, kita kena belajar tentang itu. Pada syarak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga diakui wajibnya oleh akal yang siuman. Sesiapa yang tidak mahu mengambil berat mengenal Allah sedang ia sentiasa menggunakan nikmat-nikmat pemberiannya, maka sikapnya yang demikian adalah bertentangan dengan fitrah insaniyah, yakni keaslian peri kemanusiaan, dan melanggar perintah Allah Ta'ala serta mencuaikan kegunaan akalnya sendiri. Jadi kalau kita fikir balik semula tuan-tuan, Allah bagi kita nikmat akal ni pun salah satu nikmat juga.
Kan? Akal ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita berbanding dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tak ada akal, tetapi manusia ada akal. Tapi degilnya manusia ni, bila ada akal, dia makin melawan Allah. Dia makin tak buat apa yang Allah perintah. Makin dia menyelewengkan tentang ajaran Islam. Nah, ini masalah manusia. Nak bersyukur ni tuan-tuan. Kemudian jalan yang menyampaikan kepada makrifat, cara mengenal sesuatu sudah tentu dengan jalan mengenal sifat-sifatnya. Maka demikianlah pula cara mengenal Allah yang wajib al-wujud, tak dapat tidak dengan jalan mengenal sifat-sifatnya. Cara kita nak mengenal Allah, kenal sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah ni 20. Kenal tuan-tuan. Makna wujud. Al-wujud, apa makna dia? Wujud tu ada. Allah itu sedia ada. Kerana apa? Kerana Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak. Allah tak ada mak bapak. Allah ini sifatnya memang sedia ada. Sebagai manusia, kita tak boleh nak mempertikaikan bagaimana keadaan Allah itu. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh kita mempertikaikan. Sebab Allah itu dengan sifatnya al-wujud, sedia ada. Sama juga dengan peristiwa tuan-tuan, iaitu peristiwa di mana Nabi Isa AS yang lahir tanpa bapa. Betul? Nabi Isa ini lahir tak ada ayah. Dan ibu Nabi Isa ini iaitu Maryam tak pernah kahwin. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang anak dara tiba-tiba boleh mengandung? Nampak? Tak kahwin tiba-tiba mengandung. Tak bolehlah kita fikir yang bukan tuan-tuan. Tak bolehlah kita nak menuduh, oh Siti Maryam ni buat benda yang tak baik. Mana akidah kita kalau macam tu tuan-tuan? Kan? Kerana apa? Diceritakan supaya kita ini yakin tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak buat apa yang Allah suka, apa yang Allah hendak, Allah boleh buat. Dalam surah Yasin tu kan, kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah dia. Kalau Allah kata Nabi Isa AS tu lahir tanpa bapa dan Maryam itu tak pernah berkahwin, tiba-tiba adanya Nabi Isa dalam rahim Maryam dan dilahirkan, maka kita nak cakap apa tuan-tuan? Boleh tak kita nak mempertikaikan benda tu? Tak percayalah. Aduh, tak ada cerita. Tak mungkin lah. Boleh tak kita kata macam tu? Tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita beriman kepada Allah. Dengan sifat-sifat Allah ini, maka Allah boleh melakukan apa yang Allah hendaki tanpa Allah meminta kepada sesiapa. Ini dia. Kita kena faham tuan-tuan tentang sifat-sifat Allah. Tetapi sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha kuasa itu tidak dapat dicapai dengan panca indera. Hanya dapat diyakini dari kesan sifat-sifatnya yang ternyata pada kejadian-kejadian alam yang diciptakannya. Maka tuan-tuan renunglah, gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, tuan-tuan renunglah. Buka kita punya mata, buka kita punya fikiran kita renung apa nikmat yang Allah dah bagi pada kita daripada kita lahir sampailah ke hari ini. Berapa banyak nikmat yang Allah bagi. Agak-agak tuan-tuan kita boleh kira tak berapa banyak nikmat yang Allah bagi? Tak boleh kira. Tak boleh kira. Nikmat Allah bagi kita tu terlalu banyak. Mana mungkin kita nak kira? Begitu juga dengan pengorbanan, sebagai contoh pengorbanan ibu bapa. Ibu bapa dah membesarkan anak-anak sehingga anak itu menjadi orang yang berjaya.
Boleh tak tuan-tuan kalau seorang anak itu dia kata, aku kerja ni mak, ni duit ni untuk mak sebagai balas jasa mak. Agak-agak boleh balas tak tuan-tuan? Dengan duit yang anak tu bagi tadi, dia kata inilah mak, ini Alung bagi, ini mak ni dapatlah sikit balas jasa mak, besarkan Alung. Boleh balas tak tuan-tuan? Tak boleh balas. Begitu juga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita boleh balas balik semula ke? Balasan kita itu adalah dengan patuh dan taat dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu yang kita buat. Dan itu pun tak cukup untuk balas nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Tak cukup. Baik. Meskipun manusia dilengkapkan dengan akal untuk memikir dan menimbang apa yang diperhati dan ditelitinya dari kejadian-kejadian alam yang tercipta dengan indah dan teratur, bahkan manusia disuruh berbuat demikian untuk kebaikan dan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka berhati-hati tuan-tuan, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita taat, kita patuh kepada Allah adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita juga. Tetapi akal manusia itu adalah terbatas setakat perkara-perkara dan benda-benda yang ada dalam alam nyata ini yang dapat dicapai oleh panca indera dan alat-alatnya sahaja. Maka dengan keadaan yang demikian, sudah tentu ia tidak dapat memikirkan sama sekali tentang zat Allah Ta'ala yang bukannya dari jenis-jenis benda dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Jadinya tuan-tuan, kita ni manusia, walaupun Allah berikan kita nikmat, macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagai contoh mata kita ni ada batasannya tak tuan-tuan? Ada batasannya. Mata kita ni boleh tak melihat benda yang kita tak nampak? Tak boleh lihat. Itulah batasan dia. Penglihatan yang Allah berikan kepada kita ini terbatas. Tuan-tuan bayangkanlah kalau tak ada batasan, Allah bagi kita nampak semua sekali. Agak tak ada orang hidup kat dunia ni. Yang duduk sebelah tuan-tuan tu ada orang, ada makhluk duduk. Kalau Allah buka hijab kita ni, tengok sebelah kita ni siapa duduk, agak tuan-tuan datang tak? Lari lah. Nak pergi surau, nak pergi masjid, atas masjid dia naik motor ni, tepi jalan nampak. Sampai masjid tak sampai, patah balik. Kalau Allah buka tapi yang duduk dalam kita ni, dalam masjid ni, insyaAllah lah semua yang elok kan. Takut yang jalan-jalan tepi-tepi luar-luar tu kan. Ada tuan-tuan, ada orang yang boleh buka. Mungkin adalah amalan-amalan tu yang boleh dibukakan hijabnya, tapi buka sekejap je, baru tutup balik semula. Saya tak tahu lah tuan-tuan, kat sekolah saya tu ada seorang budak darjah 1 masa tu, tahun lepas. Darjah 1 tuan-tuan. Dia sampai pintu pagar sekolah je dia menangis. Tak nak masuk sekolah. Wah, kacau budak ni. Tak nak masuk. Ingatkan dia tak nak masuk, kenapa memang dia tak nak pergi sekolah ke? Macam tu. Lepas tu selang beberapa minggu tu agak dia dah elok sikit lah. Dah datang sekolah tu dah senyum, dah ceria, dah suka lah. 2-3 minggu juga datang sekolah tu dia dah seronok. Saja-sajalah kita tanya dia, cikgu tanya lah, kenapa tak nak datang sekolah? Dia kata, macam mana saya nak datang cikgu? Saya nak masuk pintu pagar je, saya nampak ada benda kat atas. Sekolah tu ada 3 tingkat, ada 4 tingkat kan. Saya nampak cikgu ada benda duduk kat atas tu. Habis dia kacau ke? Dia kacau saya sebab tu saya tak nak pergi sekolah. Budak mana boleh menipu tuan-tuan? Budak menipu? Tak ada. Lepas tu saya pun saja tanya, saya ngusik dia lah, saya ngusik. Agak-agak kat ustaz ni ada tak benda? Dia tengok. Saya takut juga dia tengok itu, alamak kata, ada lah ustaz, ada satu duduk kat tepi ustaz, dia kata, alamak. Saya kata dengan dia, awak nampak kan, awak suruh dia pergi lah, saya kata gitu.
Tuan-tuan jadi kalaulah kita ni manusia, Allah buka tak ada batasan, maka tak jadi apa lah tuan-tuan. Sebab itu penglihatan yang Allah berikan kita ni ada batasan, pendengaran yang Allah berikan kepada kita ni juga ada batasannya. Dan kita manusia ini ada batas-batasnya yang kita tak boleh nak tahu tentang semua perkara. Ada batasan. Akal kita juga berfikir ada batasan dia. Kita tak boleh berfikir sampai bagaimana rupa Allah, bagaimana kejadian Allah, di mana Allah tinggal. Tak boleh. Akal kita tak boleh fikir sampai ke tempat tu. Kalau ada manusia yang fikir sampai ke situ, bermaksud orang itu gila. Betul. Ada orang pernah fikir macam mana rupa Allah tu? Tuan-tuan pernah fikir tak bagaimana rupa Allah? Ustaz ni cakap rupa Allah macam mana Allah ni macam manusia ke macam apa? Kalau boleh tuan-tuan fikirlah sampai macam tu, lama kelamaan nanti nampaklah jalan tak pakai baju, tak pakai selipar, cakap sorang-sorang, sampai ke situ lah. Sebab akal kita ni ada batas dan kita tak boleh melepasi batas tersebut. Nampak? Kalau kita melepasi daripada batas itu, dah lebih daripada batasannya, maka dia akan jadi habis. Macam parit tu dia punya batasnya sampai mana? Parit tu lah kan? Kalau lebih daripada tu, air tu akan jadilah banjir. Akal kita ni kalau kita fikir lebih daripada itu, dia akan jadi habis. Nampak? Saya agak tuan-tuan faham lah. Sebab apa? Sebab orang Arab kata uskut alamatul redha. Uskut ni tandanya redha. Redha tu dipaham lah. Faham tak? Faham? Faham sikit-sikit jadilah. Baik, oleh sebab itulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Taala untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, telah menerangkan tentang cara menggunakan fikiran untuk mengenal Allah. Dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat baginda, iaitu Ibnu Abbas, Abu Zar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ini tuan-tuan, lepas ni nanti kuliah yang akan datang kita akan masuk dalam hadis yang kedua, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas, daripada Abu Zar dan juga an Ibnu Umar. Ini yang menceritakan tentang bagaimana Allah mengutuskan Rasul sebagai pemimpin untuk menunjukkan kita ini manusia ke jalan yang benar. Bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Nak masuk sekarang tak sempat ni tuan-tuan. Sempat lagi tak? Lagi 5 minit. Baik, sebagai contoh satu, yang nombor 2, hadis yang kedua. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi zatillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, fikirkanlah mengenai segala apa jua yang diciptakan Allah, tetapi janganlah engkau memikirkan tentang zat Allah. Zat ini, zatnya apa tuan-tuan? Zat ini rupa Allah lah. Keadaan Allah tu macam mana? Kita boleh fikirkan apa yang Allah ciptakan, tetapi kita tak boleh fikirkan bagaimana rupa Allah itu, zat Allah itu. Berhati-hati tuan-tuan. Jangan sampai ada orang yang memikir tentang zat-zat Allah ni banyak terpesong. Kita terpesong takut apa tuan-tuan? Takut akidah kita ni rosak. Bila akidah kita ni rosak, maka habis. Silat-silat hari bulan boleh menyebabkan kita ini keluar daripada agama Islam. Sebab akidah ini, mengenal Allah ni yang kena hati-hati. Dalam Al-Quran juga tuan-tuan, ada beberapa ayat Al-Quran yang kadang-kala disalah tafsirkan oleh sesetengah orang.
Nanti tuan-tuan insya-Allah akan datang, kita akan tengok ada beberapa contoh ayat Al-Quran yang mana ada orang yang tak faham tentang terjemahan ayat tersebut dan dia menafsirkan mengikut pandangan dia, maka akidahnya menyeleweng. Sebagai contoh, ada satu ayat yang menyebut tentang arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy istawa. Itu ada ayatnya tuan-tuan, nanti kita tengok akan datang. Bagaimana orang salah tafsir tentang ayat-ayat tersebut yang mengatakan bahawa Allah itu ada tempat tinggal. Dan ada yang mengatakan bahawa ada dalam ayat Quran itu ada tentang yadullah, tentang tangan Allah. Dan orang yang menyalah tafsirkan itu, dia kata Allah itu ada tangan. Nampak? Dalam ayat Al-Quran ada. Nanti kita akan lihat pada kuliah yang akan datang. Dia nak tahu kuliah datang lah. Awal tahun. 1 bulan tak silap saya. Hari Isnin 1 bulan kan? Ngam-ngam 1 bulan tu. Kuliah awal tahun tu. Kena ada mengapi semua ni. Dia makan sedap tak? Awal tahun kan? Allah berusi dia dah gitu. Okey. Tak apa kan? Boleh gotong royong kan? Dia mewah. Awal tahun kan? InsyaAllah tuan-tuan Jadi saya rasa cukuplah sampai di situ. Nanti kita akan sambung lagi hadis yang ketiga, hadis keempat, dan juga ada uraian dia ni. Panjang lagi tuan-tuan, sebab beriman kepada Allah ni panjang. Jadi kalau kita sampaikan sikit-sikit lah dan kita dapat faham apa yang termampu kita, itu pun dah syukur, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita dapat mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah. Alhamdulillah, itu pun dah syukur lah. Saya harapkan tuan-tuan dapat lah. Jangan tak dapat lah tuan-tuan. Dah 3 tahun saya kuliah kat sini, jangan tak dapat apa-apa pun. Dah 3 tahun ni satu pun tak dapat ni, saya rasa Allah macam mana kan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dan juga kita dapat beramal dengan ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.